Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi semula insya-Allah dalam tadabbur setiap muka surat daripada Al-Quran. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat 532 insya-Allah. Kita akan bersama-sama pada pagi ini di surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-40 insya-Allah. Moga-moga sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini yang dapat bersama-sama mengikuti sesi ini, dan juga mungkin yang akan mendengar recordingnya selepas daripada ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil manfaat daripada apa yang akan kita dapat pada hari ini. Insya-Allah kita bersama-sama di ayat yang ke-17 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal baharaini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, itulah beberapa ayat yang kita ambil kita baca pada pagi ini untuk kita moga-moga mendapat keberkatan insya-Allah di pagi ini insya-Allah. Ayat ini sebenarnya sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni, surah Ar-Rahman ini adalah dengan namanya, iaitu limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia, kepada sesiapa saja, sama ada orang itu beriman, orang itu tidak beriman, dia telah mendapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua nikmat-nikmat yang ada ni kan. Jadi melalui surah ini kita akan lihat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ulang bertanya-tanya kepada manusia dan juga kepada jin, mana lagi kan yang nikmat Allah taala yang kamu nak dustai, yang kamu nak tolak, yang kamu nak kata tidak dan sebagainya kan. Jadi pada ayat ni insya-Allah, pada minggu ni pada hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah untuk melihat lagi kan sambungan daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Dan selepas daripada itu, kemudiannya di dalam sebahagian selepas daripada itu, dalam muka surat ini kita akan lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala juga akan bertanya dan juga menceritakan kepada manusia dalam suasana yang baru, iaitu suasana hari kiamat, di mana apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Jadi Allah taala telah, setelah daripada menceritakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, jadi Allah kemudian bertanya kepada manusia, kamu tahu tak apa yang akan berlaku kepada kamu nanti di hari kiamat nanti? Begini keadaannya. Jadi insya-Allah kita tengok daripada ayat-ayat ini insya-Allah. Jadi yang pertamanya pada ayat yang ke-17 ni, hari ni kita ayat 17 hingga 40 insya-Allah daripada surah Ar-Rahman. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa dia adalah Tuhan Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain, iaitu dia adalah Tuhan dua masyrik dan juga dua maghrib. Apa maksud dua masyrik dan dua maghrib ni? Iaitu majoriti ulama mengatakan maksudnya ialah musim sejuk dan juga musim panas. Maghribain ni ialah tempat jatuhnya matahari. Jadi maknanya Allah Taala kata dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menguasai, yang menjaga, yang iaitu apa? Dua tempat naik matahari dan juga dua tempat jatuhnya matahari. Jadi maksud tadi ialah apa kan? Pada musim panas tempatnya lain, pada musim sejuk tempatnya lain. Bagi orang yang mempunyai musim panas dan juga musim sejuk lah. Kita yang berada di Khatul Istiwa ni, yang berhampiran dengan Khatul Istiwa lah, walaupun agak tidaklah menepati betul-betul, juga akan dapat melihat kan, waktu subuh kadang-kadang kan naik dia berbeza, kadang-kadang waktu naik mataharinya berbeza dari segi apa? Daripada segi waktu, dari segi tempatnya kan. Kadang-kadang matahari naik di sini, lepas tu kadang-kadang dia naik di sini pula kan. Dia bergerak kan. Jadi sebenarnya setiap hari matahari itu bergerak iaitu bergerak daripada kedudukan naiknya tu kan. Kadang-kadang naik sini kan. Jadi itulah maksudnya dua tempat naik, iaitu dua tempat waktu musim sejuk dan juga musim panas. Tetapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut juga bahawa Allah ni adalah Rabbul Masyariq,
iaitu Tuhan kepada tempat naiknya matahari. Jadi masyariq itu ialah jamak masyriq tempat naik matahari, masyriqaini dua tempat naik matahari, dan kemudian masyariq tempat naik matahari. Jadi artinya setiap hari ini sebenarnya waktunya adalah berbeza, tempat kedudukannya adalah berbeza. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa semua tempat ni, tempat naik matahari itu Allah Taala lah yang menentukan, yang menguasainya. Begitu juga tempat jatuh matahari. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi apa lagi nikmat Tuhan kamu berdua, wahai jin dan juga manusia, yang kamu nak ingkari. Seterusnya ayat yang ke-19, marajal bahrain. Allah Taala menceritakan pula tentang laut. Lautnya juga adalah salah satu daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala maraja. Maraja ini artinya adalah arsala. Arsala ni maknanya mengalirkan, maknanya menghantarkan, mentakhlih, membiarkan. Gitu. Itu maknanya, makna asalnya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini marajal bahri, dialah Allah yang telah membiarkan air itu, iaitu bahrain. Bahrain itu air laut dan juga air sungai, air tawar dan juga air masin. Bahrain yaltaqiyan, dia berjumpa. Allah Ta'ala biarkan. Dia tak adalah macam tasik kan. Kalau kita kata tasik yang ada di tengah-tengah daratan kan. Jadi tasik tak berjumpa dengan laut. Tapi ini laut, sungai ni dia berjumpa dengan laut. Berjumpa dengan laut, jadi yaltaqiyan. Jadi Allah Ta'ala katakan marajal bahrain. Allah Ta'ala lah yang membiarkan air laut dan juga air sungai itu dia berjumpa. Yaltaqiyan bainahuma, tetapi di antara keduanya tu ada pemisahnya, barzakhun. Barzakhun tu makna pemisah, yang mana la yabghiyan, iaitu dan keduanya tidak melanggar di antara satu sama lain. Maknanya tak adalah laut ni dia power sangat kan, dia masuk habis dalam sungai sehingga habis sungai itu jadi masin. Tak ada kan, dia akan ada pembenteng kat situ. Jadi dalam ayat ini jugalah di mana manusia-manusia sekarang kan, mereka ni pergi ke di South Afrika, di Afrika Selatan jumpa pertemuan di antara lautan Pasifik dengan lautan Atlantik. Di situ juga boleh nampak dengan ketara. Jadi itu pun boleh juga boleh juga kita katakan bahawa kan juga dua laut yang mana berjumpa tetapi tidak mengganggu di antara satu sama lain, seolah-olahnya ada benteng. Nampak sangat sesiapa yang naik kapal yang pergi di laut di South Africa contohnya, akan nampak pemisahan yang sangat ketara. Satu warna macam ni, satu warna macam ni kan, satu sejuk, satu panas, yang mana dia tu seolah-olah macam tidak berjumpa lah. Jadi yaltaqiyan tu berjumpa kalau ikutnya dari segi, tetapi berjumpa tu hanya nampak berjumpa dari segi, tapi sebenarnya tidak masuk di antara satu sama lain kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadikan benda ni semua kepada manusia. Jadi kita boleh tengoklah insya-Allah di muara sungai kita boleh tengok, di lautan kita boleh tengok. Kemudian ada lagi orang jumpa di lautan tu kan, di mana ada air tawar di tengah-tengah, di dalam lautan, di bawah laut sana tu, di Mexico dan sebagainya kan, ada orang jumpa air tawar. Macam mana boleh air tawar yang berada di tengah-tengah, di bawah lautan sana tu? Jadi ini pun adalah merupakan salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala dah sebutkan sini kata, iaitu apa? Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yang tak akan langgar salah satu lain kan. Kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kamu nak dustai, yang kamu nak tolak? Yakhruju minhumal lu'lu wal marjan, kemudian keluar daripada laut itu pula ada yang kata kat sini adalah, ada yang kata sini daripada laut tawar dan juga laut masin, tetapi majoriti ulama mengatakan bahawa laut di sini adalah, dia kata walaupun disebut sini minhuma, daripada keduanya. Jadi apakah maksud keduanya sini, bahrain itu masin ke tawar dan sebagainya, tapi ulama mengatakan bahawa daripada laut lah maka dapat keluar lu'lu' dan juga marjan. Jadi apa dia lu'lu', apa dia marjan ni? Dia sebenarnya adalah nama kepada satu binatang yang berada di dalam laut tu. Iaitu kita panggil tiram. Kita panggil tiram. Yang mana dia ni berwarna-warni, ada jatuh pasir dalam tu, masuk dalam mulut dia. Kemudian dia tutup, kemudian lama-lama dia tu menjadi mutiara. Jadi ada mutiara ni, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi sebab itulah ada nama dia lu'lu' dan juga ada nama dia marjan. Ada setengah ulama kata, sebagaimana kata Al-Alusi dalam tafsir dia kata lu'lu' ni ialah yang kecil, marjan ni ialah yang besar. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawa lu'lu' ni yang besar, marjan tu yang kecil. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang pentingnya lahirlah perhiasan-perhiasan yang manusia boleh ekstrak daripada
laut tu yang bernama lu'lu' dan juga marjan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi mana lagi nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kamu nak dustai. Kemudian walahul jawaril munsyaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi antara nikmatnya lagi iaitu walahul jawar. Jawar ni maknanya ialah kapal kapal yang berlayar di lautan. Al munsyaat. Munsyaat ni ialah ada dua makna sini. Yang pertama ialah yang mana tunya tinggi, iaitu mana layarnya tinggi. Jawar kemudian layarnya tinggi. Ada yang kata munsyaat ni artinya ialah yang berjalan dengan laju. Ada yang kata marfu'atu syirah, iaitu tinggi layarnya. Ada yang satu lagi kata berlayar dengan laju. Apa pun makna dia, iaitu kapal-kapal ni Allah Subhanahu wa taala sebut ialah lahu, miliknya. Artinya miliknya apa tu? Dialah yang memegangnya, dialah yang berkuasakan. Dialah yang boleh menentukan kapal tu boleh berlayar ke, kapal tu boleh berlayar ke, kapal tu nak tenggelam ke, jadi Titanic dan sebagainya. Maka terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata sini walahul jawari al munsyaatu fil bahri kal a'lam. Jadilah besar sangat kapal tu, jadi seolah-olah macam apa? Macam bukit. Kal a'lam tu ialah macam bukit tinggi kapal tu kan. Kalau kita tengok kapal-kapal yang besar kan, kita duduk di bawah tu, masya-Allah kan, tinggi dia tu macam bukit, manusia bina kan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Taala tanya lagi, mana lagi yang kamu nak dustai? Kullu man 'alaiha fan. Jadi selepas daripada segala nikmat-nikmat yang Allah Taala ceritakan tu, kemudian Allah bertanya sekali, tapi semua benda yang ada di atas muka bumi ni tak akan kekal. Ia akan fan, dia akan binasa, dia akan halikun, dia akan zawal, dia akan hilang. Selepas daripada ni tak adalah. Walaupun kamu nampak kan, sebagai contoh yang kamu tengok kat sini kan sekarang ni kan, masya-Allah kan, masjid kita yang kita bina ni besar kan, tapi lama nanti adakah dia kekal? Tidak, dia akan hancur. Kita semua akan apa? Akan hancur. Kita semua tidak akan kekal kan. Apa saja bukit, bukau, matahari dan sebagainya, semua tak akan kekal. Allah Taala kata fan. Yang tinggal apa? Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang tinggalnya Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak akan binasa. Iaitu Allah Taala yang disebut sini lah, iaitu wajhu rabbik. Kalau ikut terjemahannya muka lah kan, muka. Tapi muka ni terjemahan direct, tapi maksud di sini ialah Allah Subhanahu wa taala tu. Allah Taala itu sendiri yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbik. Allah lah yang kekal, zat Allah yang kekal, zul jalal, dia yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Taala tanya lagi kan, mana lagi nikmat yang kamu nak dustai? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'nin. Allah Taala sebut ini. Sekarang kita di ayat yang ke-29 ayat 29 daripada surah Ar-Rahman. Allah Taala berkata kan, menceritakan lagi, yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Meminta kepadanya apa-apa sahaja yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Apa maksud meminta di sini? Meminta maksudnya ialah berharap. Mereka ni memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nampak orang kafir, manalah meminta. Kita nampak bukit bukau, manalah meminta. Kita nampak batu-batu di keliling kita ni kan, jalan raya semua ni kan, adakah meminta? Kita tak nampak pun dia meminta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan bahawa yas'alu tu maknanya apa? Iaitu mereka ni semua ni memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu Allah Taala pun katalah sebab betul kan, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada apa yang mereka minta tu. Mana Allah Taala tu, kalau kita bahasakan, kalau kita kata di sini kullu yaumin huwa fi sya'nin, kalau ini walillahil masalul a'la, kita bukan nak kata tapi nak gambarkan, iaitu kalau orang tu di kedai, pelayan tu di kedai kan, ramai customer datang. Jadi apa jadi kepada orang pelayan kedai tu? Dia akan sibuk lah kan. Jadi sibuk untuk melayan tetamu tu kan, melayan orang-orang yang datang, customer yang datang tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sini kullu yaumin huwa fi sya'nin. Allah Taala makna menentukan semua benda kan. Apa yang ada, apa yang ni semua Allah Taala tahu. Apa yang berlaku, apa yang manusia berhajat, apa manusia minta, apa manusia semua tu Allah Taala tahu. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Bukan maknanya Allah Taala tu dah tak ada, dia menciptakan langit dan bumi kemudian dia pun tinggalkan. Dia berehat sebagaimana kata setengah-setengah orang yang tak betul kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala
tahu apa yang berlaku, tahu apa yang diperlukan oleh manusia, semua tu kullu yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi Allah Taala nak katakan bahawa apa kan, janganlah kamu anggap bahawa Allah Taala tak tahu, Allah Taala tak hirau apa yang berlaku kepada kamu semua. Kemudian sanafruru lakum ayyuhas thaqalan. Allah Taala sebut lagi sanafruru. Sanafruru ni maknanya ialah ayat kita sekarang ni lah ayat 21 minta maaf, ayat 31 insya-Allah. Ayat 31 ni okey, jadi sebenarnya ayat ini adalah ancaman sebenarnya. Ancaman apa? Ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas manusia. Kenapa? Kerana manusia ni dia nak kata apa kan, dia rasa macam tak apalah, mungkin Allah tak hirau kita lah dan sebagainya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nanti sanafrugu ni, kalau kita boleh terjemah sekarang ialah fokus kan. Fokus maknanya apabila kita ni memberi perhatian kepada satu benda dan kita tak hirau perkara-perkara lain kan. Kita seronok sangat, contohlah contoh manusia ni, kalau dia seronok sangat satu benda, kemudian dia fokus pada benda tu, kemudian dia tak hirau benda lain, itu kita kata faghara. Mana faghara. Jadi sanafuru, Allah Subhanahu Taala sebutkan nanti kan, semua benda yang lain ni bukanlah fokus Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan fokuskan kepada kita. Bukan maknanya Allah tak hirau, Allah tak tahu kan. Allah tak tahu gini kan, bukan maknanya macam tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan fokuskan kepada kita, iaitu jin dan juga manusia. Sebab jin dan juga manusia lah, mereka inilah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain itu memang Allah Taala jadikan dah Islam dah. Binatang dah Islam, batu-batu dah Islam, bukit dah Islam, langit bumi dah Islam kan. Yang menjadi masalahnya ialah manusia dan juga jin yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Jadi Allah Taala kata sanafuru lakum ayyuhas thaqalan, wahai jin dan juga as-thaqalan tu maknanya yang dua yang memberat, iaitu jin dan juga manusia. Itulah yang akan dipertanyakan, yang akan Allah Taala fokuskan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian seterusnya ya ma'syaral jinni wal insi, wahai semua jin, wahai semua manusia, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Allah Taala sekarang ni bertanya. Tapi tanya di sini sebenarnya bukan tanya tak tahu. Tapi tanya sini adalah, ulama kata adalah tanya, iaitu untuk menunjukkan kepada cabaran, mencabar nak beritahu apa sebenarnya manusia ni lemah sebenarnya. Itu nak katanya, bukan nak cabar mana cabar tu, sebab dah tahu dah manusia ni memang lemah. Apa dia Allah Taala kata kat sini? Allah Taala kata wahai jin dan juga manusia, kalau kamu mampu, kamu nak keluar, nak lari tanfuzu ni maknanya lari daripada satu tempat. Tanfuzu maknanya al-khuruj minasyai'. Itu asalnya bahasa Arab kan. Al-khuruj minasyai' maknanya keluar daripada sesuatu. Keluar daripada, kalau mampu, kamu keluar daripada bumi, kamu keluar daripada langit Allah Subhanahu Wa Taala ni. Siapa yang menciptakan bumi ni? Allah Taala. Siapa yang menciptakan langit ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kamu mampu sangat, kamu lari daripada langit dan bumi ni, kamu pergi kepada langit lain, kamu pergi kepada bumi lain. Nak pergi ke mana manusia ni? Nak pergi ke mana? Nak keluar daripada bumi, oksigen pun dah tak ada dah. Kan? Nak pergi ke Marikh, nak pergi ke ni, nak pergi ke mana lagi? Itu planet yang dekat kan. Yang jauh lagi, nak keluar daripada matahari, nak keluar daripada sistem semua sekali ni, tak mungkin. Jadi cabaran tu sebenarnya cabaran yang tidak mungkin. Jadi Allah Ta'ala nak katakan, kalau kamu ni ego sangat, wahai manusia dan juga jin, kalau kamu ni action sangat lah, kamu rasa kamu ni besar sangat lah kan, nak lawan Tuhan, tak nak duduk di bumi Tuhan ni, jangan ambil bumi Tuhan ni, jangan ambil apa yang ada dia, jadi lari semua, keluar daripada sini. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu mampu, kamu tak akan mampu. Allah Ta'ala katakan, la tanfuzun, kamu tak akan mampu lari, illa bisultan, melainkan dengan sultan. Sultan ni itu artinya lah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau Allah Taala tak beri, kamu tak akan mampu. Jadi ulama banyaklah perbincangan di sini, boleh tak kita ni keluar daripada ni. Jadi ulama kata soalan ini adalah soalan cabaran sahaja kan. Nak katakan semua tu mestilah bergantung dengan kuasa Allah. Itu yang kita peganglah insya-Allah kan, supaya untuk mudah kita faham ayat ni. Kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi nikmat Allah yang kamu nak dustai? Yursalu alaikuma syuwazun min nar. Allah Taala ceritalah sekarang kan, apa yang akan berlaku di hari akhirat kan. Kalau kamu rasa kamu ni besar sangat kan, kamu nak lari daripada Allah Taala,
letakkan. Kamu nanti pada hari akhirat yursalu alaikuma, diutuskan kepada kamu semua ni. Kamu berdua ni, jin dan juga manusia, syuwazun min nar wa nuhas. Jadi apa maksud syuwazun min nar? Iaitu api yang tidak mempunyai asap. Itu syuwazun. Syuwazun tu ialah api yang tidak mempunyai asap daripada api. Maknanya Allah Ta'ala akan kirimkan kepada kamu ni. Kirimkan untuk apa? Kirimkan untuk seksa kamu. Kalau kamu ni mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala ancam kamu kan. Dia akan kirim kepada kamu, yang pertamanya syuwazun, yang keduanya nuhasun. Jadi syuwazun tu ialah api tanpa asap. Nuhasun, majoriti ulama mengatakan bukan yang tembaga, tetapi maksudnya adalah nuhasun, iaitu asap tanpa api. Jadi kedua-dua ni adalah satu benda yang menyeksakan. Ada manusia mati. Kalau di atas dunia ni kan, ada manusia mati kerana asap. Bukan manusia mati tu kenapa? Tengok kan, ada orang mati dalam kereta kenapa? Masuk gas karbon monoksida dalam kereta tu. Karbon monoksida bukan api, tapi manusia boleh mati. Lemas kan? Lemas, tercekik. Jadi ertinya sini Allah Ta'ala sebutkan di sini dua benda. Syuwazun satu, bahawa nuhasun satu. Kedua-dua ni adalah menyeksakan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh menyeksa manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban tu, iaitu Allah Ta'ala kata apa? Syuwazun dan nuhasun fala tantasiron. Kamu berdua tak akan mampu nak lawan. Berdua tak akan mampu untuk menghalang apabila datangnya seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Kemudian seterusnya, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kamu nak dustai yang mana lagi? Fa iza insyaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Allah Ta'ala memberi gambaran lagi apa yang akan berlaku pada hari kiamat, bentuk-bentuk yang akan berlaku pada hari kiamat. Iaitu Allah Ta'ala kata, ingatlah apabila langit terbelah. Jadi yang pertama sekali langit ni akan terbelah. Sebagaimana disebutkan, wa iza syaqqatis sama', apabila langit ini terbelah. Banyak lagi tempat-tempat lain kan. Insyaqqat, dipanggil insyaqqa ni makna terbelah dua. Jadi langit yang kita tengok ni kan indah dan sebagainya kan, tapi sampai hari masanya Allah Ta'ala akan belah langit ini. Kemudian dia apa akan jadi? Warnanya akan jadi fakanat wardatan. Fakanat wardatan tu bukan dia jadi bunga, bukan dia jadi bunga mawar. Wardah tu ialah bunga mawar. Bunga kita bukan bunga apa ni, bunga orkid yang merah tu, bunga yang merah tu kan. Jadi dia akan jadi merah menyala, sesuatu yang menakutkan sebenarnya kan. Merah menyala seperti api api yang merah, bukan api yang kuning. Jadi api tu jadi dia terbelah, kemudian dia jadi merah. Kemudian Allah Ta'ala kata kaddihan. Ulama-ulama kata sini ini adalah merupakan tashbih. Tashbih untuk menunjukkan yang pertamanya colornya. Color itu sangat dahsyat. Dan yang keduanya bentuk dia, bentuk kaddihan. Dihan tu ialah minyak yang cair. Jadi ulama sebut sini, dia akan menjadi cair, dia akan menjadi meleleh, warnanya merah dan dia akan terbelah. Jadi itu adalah suasana yang menakutkan bagi manusia lah. Kalau manusia, jadi kalau kita ni kan ingat selalu kan, hari kiamat itulah bentuk dia. Itulah keadaan dia kan. Banyak lagi lah juga ayat-ayat lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan perkara ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan kemudian nikmat mana lagi kamu nak dustai, wahai jin dan juga manusia. Fa yauma idzin la yus'alu an zambihi insun wala jan. Allah Ta'ala sebut yang terakhir pada ayat kita pada hari ini, iaitu kan manusia pada hari itu, manusia dan juga jin, la fa yauma idzin la yus'alu an zambihi insun an zambihi insun wala jan. Manusia dan juga jin tidak akan ditanya pada hari tersebut. Apa maksud sini tidak akan ditanya? Bukankah ada lagi ayat yang lain yang mengatakan bahawa apa kan, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Bukankah dalam ayat lain yang disebut bahawa demi Tuhan engkau kami akan tanya mereka semuanya. Bukankah mereka ni akan ditanya? Bukankah mereka ni akan disoal, apa kamu buat di atas dunia? Sedangkan kenapa tiba-tiba dalam ayat ni fa yauma idzin la yus'alu an zambihi insun wala jan? Kenapa dikata tidak bertanya? Jadi ulama-ulama mengatakan bahawa perkataan di sini, perkataan adalah ayat 39 yang kita baca pada hari ini adalah, dia kata kata-kata ini adalah kata-kata taubih, kata-kata ini adalah kata-kata takrek. Kata-kata takrek, taubih ni maknanya ialah kita kata ni perli, gitu dalam bahasa moden ya, bahasa sekarang kita kata kita perli je, tak apalah, nanti tak akan ditanya, tak apa, buatlah macam itulah seolah-olahnya kan. Itu satu pendapat lah. Satu pendapat lagi mengatakan, ulama lagi mengatakan apa, dia kata maksud tidak akan ditanya ialah tidak ditanya semasa mereka dibangkitkan daripada kubur tu, tapi mereka akan ditanya
di tempat lain, iaitu semasa mereka dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua pendapat ulama lah. Pendapat pertama mengatakan bahawa tidak akan ditanya itu adalah tidak akan ditanya secara perli saja. Maknanya kalau macam tu buatlah. Kamu tak akan ditanya. Tak, kamu akan ditanya. Sebab apa? Sebab dalam ayat yang lain mengatakan ditanya. Soalan yang keduanya ialah tidak ditanya sini, tidak ditanya di situ, iaitu semasa mereka bangkit daripada kubur, tetapi mereka akan ditanya semasa mereka dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kita berakhir dengan ayat 40 pada hari ini. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa insya-Allah untuk sharekan link video kita ini, insya-Allah kan, kelas kita ini kepada semua orang atas dunia ni, insya-Allah. Dipersilakan tanpa had, tanpa apa-apa halangan, insya-Allah. Boleh sharekan. Kita sudahi dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.